Tanya IP anda. Dan ini adalah segmen yang kedua, 2 minggu telah pun berlalu dan setiap 2 minggu kita akan bersama dengan anggota-anggota parlimen yang akan membicarakan tentang isu-isu topik-topik tertentu. Dan tamu kita pada petang ini ialah Setiausaha Parlimen Kanan Kementerian Pendidikan Merangkap Tenaga Manusia Encik Hawazida IP. Selamat petang dan selamat datang ke Bilik Siaran Warna. Selamat petang, terima kasih. Ya, okey. Saya rasa ini lebih jelas lagi ya. Dan tentu sekali sebagaimana yang kita maklum, pemerintah turut prihatin ya tentang isu-isu yang melibatkan para pelajar, isu-isu yang melibatkan para pekerja. Kerana apa? Demi pendekatan negara, kerana para pekerja ini, para pelajar inilah golongan pelapis yang bakal menyumbang kepada ekonomi negara di masa depan, yang bakal menerajui masa depan Singapura. Dan oleh itu tumpuan kita pada petang ini adalah ekonomi masa depan. Bagaimana kita ingin memastikan para pelajar dan pekerja kita sudah bersedia. Dan inilah juga yang akan disentuh oleh Encik Hawazida IP pada petang ini. Dan mungkin kita boleh mulakan dengan sistem pendidikan di Singapura ya. Berdasarkan sistem yang ada sekarang, bagaimana agaknya pihak sekolah dan juga ibu bapa khususnya dapat memainkan peranan untuk mempersiapkan anak-anak untuk masa depan Singapura. Mungkin sebelum itu elok saya huraikan sedikit mengenai apa yang cuba dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan urutannya oleh Kementerian Tenaga Manusia untuk mempersiapkan anak-anak kita bagi kehidupan dalam alam pekerjaan. Yang kita perlu harus maklumi ialah hakikat bahawa ekonomi kita akan semakin menghadapi persaingan yang bertambah sengit. Dan ini menuntut keupayaan, kebolehan yang lebih baik lagi di kalangan anak-anak kita dan di kalangan para pekerja kita. Sebenarnya soal ini sama seperti tahun-tahun sebelum ini. Namun persaingan bertambah sengit untuk mendapatkan pelaburan dan pekerjaan bagi rakyat Singapura, dan memastikan bahawa anak-anak kita mempunyai kebolehan yang diperlukan oleh ekonomi atau mereka relevan kepada ekonomi dan syarikat yang ingin menggaji mereka. Untuk itu Kementerian Pendidikan melabur untuk meningkatkan keupayaan guru, memberikan lebih banyak dana dan sumber-sumber kepada sekolah untuk membantu sekolah melaksanakan kurikulum yang dapat membantu anak kita akan lebih cekap, lebih terpelajar, lebih berkemahiran. Yang ketiga ialah membentuk prasarana baru yang dalam bentuk kurikulum dan juga dalam bentuk kegiatan yang boleh membantu meningkatkan keupayaan itu. Bukan saja dari segi akademik, tapi juga pembentukan nilai dan pendudukan kepribadian. Ini juga dianggap penting kerana majikan bukan hanya ingin menggaji para pekerja yang mempunyai kelayakan, tapi juga yang ada kebolehan dan kemahiran dan yang boleh menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh syarikat. Dengan lain perkataan, pendidikan kita harus holistik, menyeluruh untuk membentuk anak-anak kita yang berkeupayaan, berkebolehan, berkemahiran dan mempunyai karakter ataupun kepribadian yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam syarikat. Ya, dan agak menarik juga dengan apa yang telah dibentangkan, kerana sejauh ini kita memahami bahawa banyak usaha di sana sini yang dilakukan bagi memastikan pelajar-pelajar mendapat guru-guru yang terbaik ya. Itu penting sangat, itu dasarnya ya, supaya anak-anak itu dapat menjadi pelajar-pelajar yang cukup lengkap lah. Dan bila kita bercakap tentang sistem pendidikan sekarang yang memberikan anak-anak kita peluang lebih luas meneroka minat mereka ni ya, dapat kita lihat menerusi kursus-kursus yang ada di ITE, di Politeknik dan sebagainya. Jadi bagaimanakah sebagai ibu bapa kita ni dapat pastikan anak-anak kita mengikuti aliran pendidikan yang sesuai dengan minat mereka serta tahap penerimaan mereka sebagai seorang pelajar. Saya rasa itu juga antara dilema yang dihadapi oleh ibu bapa dan anak-anak ya. Boleh dikatakan sebagai dilema atau cabaran, namun ini bukan satu cabaran yang baru. Waktu kita bersekolah dulu, saya rasa ibu bapa kita juga bimbang mengenai sama ada kita akan mendapat pendidikan yang terbaik ataupun setinggi yang boleh dicapai. Kerana ibu bapa semua mempunyai cita-cita yang tinggi bagi setiap anak mereka. Yang perlu ialah bagi ibu bapa mengetahui apa yang anak-anak mereka pelajari di sekolah dan bagaimana kita boleh membantu mereka untuk belajar sebaik mungkin.
Bukan hanya setakat dari segi akademik yang sangat penting, tapi juga dalam bidang-bidang yang lain. Oleh itu, penting bagi kita untuk terlibat sama dalam proses pendidikan anak-anak kita dengan melibatkan diri dalam kegiatan sekolah, mengetahui apakah yang dipelajari oleh anak-anak kita di sekolah, berkenalan dengan guru, supaya apabila dan jika ada masalah berkaitan dengan pelajaran ataupun dari segi tingkah laku, terdapat peluang bagi ibu bapa untuk mendapat maklumat dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Perkongsian ini sangat penting supaya ibu bapa akan lebih jelas mengenai paras, kebolehan dan juga minat anak-anak kita. Sebab sekarang ini peluang bagi meningkatkan pendidikan akan terbuka lebih luas dan akan bergantung kepada kebolehan dan juga minat anak-anak kita. Jadi untuk kita membantu anak kita memilih jurusan yang mereka boleh berjaya, di mana mereka ada peluang untuk berjaya, kita juga perlu mengetahui apakah minat anak-anak kita. Jadi kita bukan hanya setakat memaksakan apa yang mereka harus pelajari, jurusan yang mereka harus ikuti, tapi juga mengetahui bahawa jurusan yang akan kita sarankan pada mereka, yang akan kita sokong itu adalah jurusan atau bidang yang anak-anak kita sebenarnya sukai. Dan kita maklum Zaza ya, untuk seorang pekerja yang mempunyai minat terhadap pekerjaan mereka, itu akan dapat memberikan saya rasa produktiviti yang tinggi ya, jika mereka minat dengan tugas yang mereka lakukan. Dan inilah yang disentuh tadi ya, tentang minat dan pelajaran dan bagaimana ya cabaran-cabaran masa akan datang dari segi iaitu pekerjaan pada masa akan datang. Kita akan sentuh nanti kan? Kita akan sentuh sebentar saja lagi ya, yang mana Encik Hawazir IP juga akan menyentuh tentang kemahiran yang perlu ada untuk kita mempersiapkan anak-anak kita bagi cabaran masa depan. Dan kalau anda para pendengar Warna juga mempunyai sebarang soalan yang ingin diajukan, inilah wadahnya. Anda boleh hubungi 669-11942 atau kirimkan SMS melalui 1460 72346.